Facebook, bahkan ada yang minta sambung bagi 2 jam rancangan pada malam ni, Datuk Seri. Cuma saya berbincang dengan Datuk Seri tadi, komitmen kita pada malam ini, anda boleh terus bertanya soalan. Sekiranya belum dijawab, maka pihak PR Kementerian akan tangani di laman ini untuk menjawab spesifik. Kita akan respon di sini nanti. Jadi anda boleh teruskan tanya. Mungkin kami tak sempat untuk menangani kesemuanya dalam tempoh 24 minit yang berbaki ini. Jadi teruskan bertanya di situ. Selain daripada talian yang masih kami buka 03-282-9841. Eric Yong ni banyak sangat soalan dia. Jadi kalau Eric Yong dapat tembus talian kita ni, silakan. Cuma harus diringkaskan juga. Tapi boleh juga bertanya di sini ya. Haris Naim tadi bertanya soal penguatkuasaan, bagaimana ia dilakukan nanti, apakah berkala, apa bentuknya. Saya juga tergambar cabaran yang dihadapi oleh kementerian. Dalam kluster infra kita yang terdiri pada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kita ada Kementerian Luar Bandar, Kementerian Air dan Alam Sekitar, Kementerian Pengangkutan, dan kita juga jemput Kementerian Wilayah datang untuk kita berbincang dalam sudut penguatkuasaan. Mesti juga berada dalam jawatan kuasa kita. Dan apa yang kita dah tubuhkan ialah jawatan kuasa khas, iaitu jawatan kuasa pemantau dan penguatkuasaan yang diketuai oleh CIDB, dan CIDB di peringkat negeri pun sudah lantik setiap pegawai-pegawai mereka, dan bersama dengan CIDB ialah JKR, dan JKR kita ada di setiap daerah sekalipun, di mana ada anggota lebih kurang hampir 8,000 JKR. Dan KPKT setiap negeri dia ada local council ataupun pihak berkuasa tempatan, dan mereka juga akan memainkan peranan. Di samping itu kita ada di bawah Kementerian Sumber Manusia, iaitu DOSH, Department of Safety and Health, dan juga daripada Jabatan Alam Sekitar dia ada Drainage and Irrigation Department, yang akan kita bawa bersama sebenarnya untuk memantau. Apa yang kita pantau ialah pertama sekali semua syarikat yang telah diluluskan. Syarikat yang diluluskan kita akan membuat spot check untuk memastikan bahawa mereka akan melaksanakan segala SOP yang telah ditetapkan. Itu pertama. Yang kedua, pemantauan kita ialah kepada syarikat yang mohon tapi gagal. Kita tak mahu nanti bila gagal dia membuat juga operasi, memulakan operasi. Jadi ini pun akan kita pantau. 30,000 tu. Ramai. Tapi kita insya-Allah setiap bahagian kita ada. Dan pada masa sama pendekatan ialah kita adakan talian khas, di mana kita sediakan talian ini supaya orang ramai boleh membuat aduan. Dan berasaskan aduan kita akan membuat inspection, siasatan dan sebagainya. Jadi ini pendekatan kita. Satu, pemantauan oleh badan pemantau. Kemudian diambil penguatkuasaan. Apakah bentuk penguatkuasaan kepada mereka yang tidak melaksanakan SOP ini? Mereka akan diambil tindakan tegas. Tindakannya ialah di bawah MCO ini dia ada Akta 342 itu. Ada satu kesalahan di bawah Akta 342. Di samping itu kita boleh ambil tindakan di bawah CIDB, iaitu untuk mengambil tindakan disebabkan melanggar syarat-syarat kelulusan. Dan mereka akan diambil tindakan disiplin di bawah Akta CIDB. Di bawah KPKT, di bawah semua Akta Perundangan Tempatan, mereka juga boleh diambil tindakan untuk melanggar segala syarat itu. Jadi tindakan ini boleh berbentuk kesalahan MCO ataupun boleh juga diambil tindakan kalau lebih berat di bawah tindakan jenayah sekalipun, melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Termasuklah blacklist. Mereka digantungkan lesen, tak boleh melaksanakan apa sebulan, dan tempat itu akan ditutup. Yang rugi sebenarnya mereka. Sebab projek mereka kalau ditutup, mereka akan menanggung kerugian. Sebab itu, tapi yang lebih penting, saya setuju bahawa pemantauan, penguatkuasaan ini penting. Sebab kita tahu kadang-kadang di Malaysia ini kalau tak ada penguatkuasaan kita sambil lewa. Tapi kita kena ingat bahawa kali ini kerja kita bukan dalam keadaan biasa. Kita bekerja dalam keadaan boleh dikatakan dalam keadaan darurat, sebab musuh yang tak nampak ni, yang dikhawatiri kita musuh tak nampak. Jadi musuh ini akan hanya dapat kita lawan, dapat kita cegah kalau kita patuhi sepenuhnya SOP yang ditetapkan, penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan tempat kerja. Kalau ini dapat kita jaga, insya-Allah kita dapat kurangkan risiko
menularnya COVID-19 ini. Ya, di hujung siaran nanti kami akan kongsikan talian untuk awam buat aduan sekiranya ada. Kita akan kongsikan nanti. Yik Hanten, bersabar, saya akan tangani seketika nanti selepas Wan Masliha ada di talian. Kita bersama dengan Wan Masliha terlebih dahulu. Hello Wan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ringkas dan padat Puan, silakan. Okey, saya baru-baru ni minggu lepas saya dimasukkan di Hospital Kuala Lumpur untuk disabitkan COVID lah, disuspek COVID. Okey. Okey, tapi dalam Jumaat lepas pihak hospital besar dah keluarkan maklumat mengatakan saya negatif COVID. Okey. Tapi saya diberi kuarantin oleh pihak hospital selama 19 hari. 19, okey. Okey, di sini saya nak tanya, adakah hak saya sebagai pekerja berhak untuk dapat pampasan daripada pihak SOSO ketika saya di kuarantin? Okey. Lagi satu, saya nak tanya berkaitan kerja ni juga, sekiranya pihak majikan tak boleh membayar atau tidak mahu membayar, adakah hak saya boleh buat report ataupun bergantung pada itulah hak sebagai pekerja? Baik, Puan Masliha. Ya. Puan Masliha jangan letak telefon, berikan nombor talian telefon Puan Masliha kepada penolong penerbit saya, Fiza. Kerana pada malam ini spesifiknya adalah untuk sektor pembinaan. Saya akan bantu untuk pandu soalan Puan itu kepada pihak yang sepatutnya. Okey Puan? Okey, jadi jangan letak telefon dulu, kami akan ambil talian itu. Melainkan Datuk, ini dah sektor yang kalau ada pandangan. Ini dalam Kementerian Sumber Manusia. Ya. Saya boleh panjangkanlah. Seeloknya panjangkan terus ke Kementerian Sumber Manusia. Tapi saya kira akan ada beberapa perkara yang boleh mereka jawab untuk sedari nanti berhubung kait dengan perkara tersebut. InsyaAllah. Jadi ramai dia dalam suasana ini Datuk Seri, siapa saja yang tampil dan memberikan solusi, dia akan menjadi wirawan. Jadi malam ni Datuk Seri hero lah kepada ramai yang menonton malam ni kerana memberikan solusi kepada masalah yang sedang. Yang luar bidang kuasa saya tak berani nak memberi jawapan. Dikuatiri nanti ianya bercanggah dengan apa yang telah diputuskan di peringkat yang lain. Okey, Puan, namun kita akan cuba bantu nanti insyaAllah. Yik Hanten bertanya, ada dua soalan agak panjang. Soalan daripada Yik. Pertamanya soal, dia mempersoalkan apakah projek yang berskala kecil sahaja yang dibenarkan diteruskan. Itu sudah pun kita tangani. Walaupun progres projek pembinaan setengahnya itu sudah mencapai 90% siap. Itu soalan yang agak generik. Tapi soalan yang kedua daripada Yik Hanten ini lebih spesifik kerana adakah soalan beliau adalah adakah kontraktor bagi projek kerajaan persekutuan dan negeri sahaja diberikan kelonggaran yang sedang tergendala di sepanjang PKP, bolehkah, ini lebih spesifik lagi, dibuatkan satu pembayaran kepada kontraktor tersebut oleh kerajaan persekutuan atau negeri supaya mereka boleh menggerakkan lagi aktiviti kontraktor. Pertama sekali, salah satu jenis kerja yang saya katakan tadi boleh memohon untuk kelulusan ialah yang projek yang dah mencapai 90%. Tak kira kecil ataupun besar. Yang penting dah sampai 90%. Okay. Satu lagi yang menggunakan kaedah IBS dengan skor point 70%. Malahan ada projek-projek besar yang kita luluskan juga, termasuklah MRT, LRT dan sebagainya. Mereka ini juga telah memohon dan saya kira ada yang telah pun diluluskan untuk melaksanakan kerja. Itu soalan pertama tadi. Yang kedua ialah kalau memulakan kerja, adakah bayaran akan dilaksanakan? Sebenarnya waktu PKP ini untuk projek kerajaan, JKR sudah pun diarahkan untuk memproseskan bayaran. Malahan ada yang menerima bayaran sekalipun dah. Sebab kita tahu masa ini memerlukan cash ataupun kewangan lah untuk memulakan bisnes sekalipun. Sektor construction ni kalau tak ada duit memang tak boleh buat kerja sebab nak beli barang, nak mengupah orang, ada yang gaji harian dan sebagainya. Kita sedar berhubung kait perkara itu. Sebab itu dari segi bayaran kita tak pernah berhenti proses untuk memproseskan bayaran kepada mana-mana tuntutan. Jadi yang ketiga tadi, ya, saya kira sudah hampir cover dah semua kan? Ya, sudah hampir. Ada yang mengkritik mengatakan cukuplah diberikan kelulusan itu kepada main con saja, tak perlu sampai ke subcon dan supplier. Jadi apa kebijaksanaannya di sini? Kita kena ingat masa ini kerja dalam keadaan PKP. PKP itu maknanya kawalan pergerakan. Jadi mengapa kita perlu memohon dan dapat kelulusan? Sebabkan kita nak dapat maklumat. Satu, syarikat yang memohon, apa kerja yang nak dibuat, di mana kerja tersebut, dan siapakah yang terlibat dalam keseluruhan pekerjaan tersebut.
Jadi kalau main kontraktor tadi, dia senaraikan semua subkontraktor dia dalam proses permohonan itu senang. Semua orang dah ada rekod. Mengapa kita perlu simpan rekod ini? Ialah untuk tracing dengan tracking. Misal katalah kalau di tapak itu ada seorang yang positif. Maknanya kita kena cari keseluruhan orang yang ada kontak dengan seorang itu. Jadi mudah. Jadi maknanya tindakan yang kita ambil dengan adanya rekod, kita tahu inilah orang-orangnya. Ini nombor perhubungan, di mana dia tinggal, dan tindakan diambil oleh Kementerian Kesihatan lebih mudah untuk mengesan the close contact ataupun mereka yang telah ada kontak dengan orang yang positif. Bukan saja kita akan tutup kawasan itu, tapi kita kena kumpulkan semua orang terlibat supaya ianya tidak merebak kepada orang lain. Sebab pendekatan kita sekarang ini berbeza dengan dulu. Dulu pendekatan Kementerian Kesihatan dia membuat secara umum. Sekarang ini ialah targeted approach. Maknanya kawasan itu kalau berlaku saja wabak, terus kita kondonkan tempat itu supaya kita dapat mengekang daripada merebaknya COVID ini dengan orang lain. Datuk Seri, saya bayangkan beban untuk mengawal butiran dan eceran daripada apa juga yang sedang dilakukan ini, termasuk ini 30,000 yang memohon, mereka akan merayu pula. Itu baru permohonan, belum mengambil kira projek, belum mengambil kira pekerjanya. Dan ini suatu realiti normal baru yang kita perlu tangani dalam tempoh PKP. Kita boleh membayangkan sejurus usai PKP, ia tidak akan terus dibuka sewenang-wenangnya begitu. Berarti kerana ada juga yang bertanya, adakah semua SOP ini hanya terpakai dalam tempoh PKP ataupun nanti bagaimana nak dibubarkan pasca PKP? Sebab itu di peringkat Jawatankuasa Menteri-Menteri berhubung kait dengan MCO ini, ini yang sebenarnya dibincangkan setiap hari. Iaitu apakah SOP, bagaimana keadaan waktu PKP dan bagaimana cara kita nak bukakan bisnes selepas PKP. Tapi kita kena ingat, dalam norma baru ini, COVID-19 ini belum ada lagi vaksin. Sehingga vaksin ditemui, kita akan hidup dalam keadaan norma baru ini. Maknanya kita kena sentiasa ikuti segala SOP yang sediakan. Penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, bersihkan tempat kerja, tempat kediaman, semuanya perlu dijaga. Hanya dengan itu kita dapat mengawal merebaknya COVID-19. Kita tak boleh kata COVID-19 ini akan terhenti. Dia tak ada. Selagi vaksin itu tak wujud, kita kena kekalkan keadaan ini. Sebab itu walaupun pasca MCO nanti kalau kita dilonggarkan, kita mesti perlu penjarakan sosial. Perlu jaga kebersihan. Itu saja kepastian yang dapat memastikan bahawa kita akan dapat kembali hidup dalam normal, tapi dalam nilai norma yang bukan biasa, tapi keadaan norma yang baru ini. Ini yang kehidupan kita, sehinggalah dijangkakan kalau ikut Datuk Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, jangkaannya paling cepat tahun depan baru dapat vaksin. Jadi maknanya kita akan terus hidup dalam keadaan begini walaupun dah dilonggarkan. Maknanya kita latihlah, biasakan diri kita dengan norma yang baru ini. Kita juga tidak boleh mengambil enteng kerana kita melihat pengalaman negara-negara yang mula melonggarkan, kes positif mereka semakin mendadak meningkat. Jadi kita belajar daripada senario itu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini melihat keseimbangan antara soalan di Facebook dan juga persoalan-persoalan yang akan kami tangani nanti. Jangan ke mana-mana. 8 minit sahaja berbaki untuk malam ini. Namun seperti mana yang saya maklumkan tadi Datuk Seri, dan telah pun mendapat endorsement persetujuan Datuk Seri, insyaAllah kesempatan pada malam ini, saya juga maklum Facebook Datuk Seri syarat dengan soalan-soalan yang hampir sama, tetapi kita bertujuan untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya kepada penonton pada malam ini. Jadi meskipun kami tidak sempat untuk menangani persoalan yang tuan-tuan kemukakan di Facebook, insyaAllah pasukan daripada KKM akan memberikan jawapan balasnya di sini. Kebanyakannya berulang-ulang. KKR akan menangani persoalan ini di sini, ya, di Facebook Berita RTM ini. Jadi anda boleh terus bertanya soalan meskipun kita ada sekitar 7-8 minit begitu. Dan kebanyakan soalannya berulang-ulang, dan ada juga soalan yang baru masuk telah pun dijawab tadi. Jadi anda boleh menonton semula kerana ianya boleh dilihat semula di Facebook. Ada soalan yang agak spesifik sini. Atra Syukur bertanyakan tentang penjelasan terhadap kerja-kerja yang tidak disempurnakan, kerana pada hemat beliau sekiranya kelulusan MITI diberikan untuk kerja-kerja yang tidak disempurnakan yang boleh mendatangkan bahaya, adakah bermaksud boleh menjalankan kerja-kerja normal yang lain dalam pembinaan seperti concrete extraction, sheet pile dan sebagainya ini? Apa kefahaman daripada kerja-kerja yang tidak disempurnakan yang boleh mendatangkan bahaya ini? Dia
beberapa perkara lah. Yang penting kalau mereka nak melaksanakan, dia kena memohon dan dapat kelulusan. Jadi dapat kelulusan, dia kena specify lah apa bentuk kerja. Tapi yang kerja-kerja yang boleh mendatangkan bahaya, peringkat awal dulu bila kita nyatakan, misal katalah orang tengah buat kerja, tiba-tiba PKP. Benda tu belum ditutup. Kalau kita membuat jambatan ataupun flyover, benda yang tak ditutup ni, kalau tak ditutup, ianya boleh menyebabkan kena ribut, kena apa, boleh jatuh dan membahayakan orang yang melalui kawasan tu. Itu sebahagian contoh. Ataupun kerja, kadang-kadang buat renovation rumah ni, bangunan, baru separuh buat atap kena MCO. Kalau tak ditutup, sudah pasti rumah itu nanti dipenuhi air dan sebagainya. Ini sebahagian kerja-kerja yang dikira yang boleh mendatangkan kesan ataupun bahaya kepada bukan saja orang ramai, tapi dari segi sudut kesihatan dan sebagainya. Inilah benda-benda yang saya kira boleh dibenarkan. Itu pada peringkat awal. Sekarang ni dah PKP 3, 4 ni dah tak ada lagi benda tu sebab dah dijalankan dulu. Tapi mereka boleh memohon dah terus kepada MITI untuk perkara-perkara tersebut. Apa yang tergambarkan pada saya sekiranya berlaku di dalam tempoh PKP ini, mereka yang telah pun diberikan kelulusan namun berlakunya penularan, bererti projek itu harus diberhentikan serta-merta. Penguatkuasaan begitu akan dilakukan di lokasi. Kalau berlaku saja ada satu kes positif di tapak pembinaan tersebut, maka tindakannya ialah terus untuk menutup kawasan tersebut, untuk memastikan pasukan KKM dan badan bertindak yang kita dah wujudkan akan mengambil alih tempat tersebut, dan untuk mengenal pasti bukan saja membuat sanitization di tempat itu, tapi untuk memastikan semua yang close contact kepada orang tersebut perlu melalui saringan. Itu dikatakan targeted approach. Ini yang salah satu SOP diwujudkan oleh KKM. Yang perlu kita patuhi, dan hanya akan boleh dibuka atas arahan dan keputusan yang ditentukan oleh KKM, bukan ditentukan oleh CIDB ataupun MITI. Masa itu KKM akan mengambil alih tapak projek tersebut, ataupun di mana-mana sajalah yang diluluskan di bawah permohonan MITI. Kalau kilanglah, terpaksa ditutup. Sebab itu penting saya ingatkan tadi, untuk mereka yang memohon ini, tuan punya bisnes itu patuhi segala SOP supaya mengelakkan berlakunya penutupan. Ini boleh menjejaskan mereka sendiri di samping menjejaskan nyawa, kesihatan pekerja mereka dan keseluruhan masyarakat yang berada di sekeliling itu. Pada waktu yang sama ada juga yang bertanya tentang hotline KKR ini. Kita kongsikan buat masa ini dan akan dikongsikan sekali lagi. Sedang kami paparkan ini talian hotline KKR. Anda boleh manfaatkan ini, dan termasuk ini untuk mengadu. Untuk mengadu. Awam juga mengadu sekiranya ada projek-projek yang muskil. Yang tidak mematuhi SOP dan sebagainya, hubunglah nombor yang di. Nanti kita akan kongsikan sekali lagi insyaAllah di hujung rancangan ini. Brian Charlie bertanyakan tentang soal lesennya yang bakal tamat tempoh pada Jun, yang beliau pohon pada Januari ini. Jadi dalam tempoh PKP ini apa panduannya dalam konteks perlesenan ini semua? Sebenarnya kita dah memberi kemudahan. Tapi untuk permohonan sebenarnya boleh membuat online. Tapi kalau ada permasalahan dan sebagainya, bolehlah berhubung terus dengan CIDB untuk menyatakan, dan kita sebenarnya bagi kelonggaran berhubung kait dengan renewal of license dan banyak perkara-perkara lain lah. Jadi mereka boleh berhubung terus dengan CIDB. Apa saja kemuskilan berhubung kait dengan pelesenan ataupun apa saja yang berhubung kait dengan construction industry ini, berhubung tentang approval pada peringkat main con, mengapa perlunya untuk subcon dan seumpamanya juga telah kami tangani seketika tadi. Sitah Tahir ini, untuk memanggil sebut harga atau tender, bagaimanakah kontraktor mahu bergerak di pejabat yang menjual sebut harga tender untuk membeli dokumen dalam tempoh PKP ini? Solusinya adalah dalam talian, saya kira. Kita di peringkat kluster, kita dah bincang sebenarnya untuk documentation sekarang ni kita akan melakukan, malahan untuk tendering exercise sekarang ni pun kita mungkin akan melakukan secara online. Itu online, termasuklah site visit. Kita akan menggunakan kaedah yang baru. InsyaAllah Jumaat ini di bawah kluster kita, Kementerian Luar Bandar, apa yang mereka lakukan, cabutan undi